Assalamualaikum. Kami dari Kepulauan 4, kami ingin membentangkan tentang ikhtiar hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan pengenalan ikhtiar hidup. Silakan. Ikhtiar hidup merupakan kemampuan seseorang atau kumpulan dalam menghadapi saat genting dan usaha untuk terus hidup. Ia juga merupakan satu keadaan atau keupayaan untuk seseorang itu untuk terus hidup. Ikhtiar hidup juga merupakan satu usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi ancaman untuk terus hidup. Ia merupakan masalah yang harus diatasi oleh seseorang melalui usaha-usaha yang boleh dilakukan olehnya. Saya akan sambung pembentangan ini dengan macam yang kita tahu, kemahiran ikhtiar hidup ni perlu ada dalam semua individu sebelum meredah hutan. Tak kisahlah secara berkumpulan ataupun individu. Hal ini kerana malang tidak berbau, kerana kita tidak dapat mengagak kemalangan ataupun kecelakaan yang akan berlaku ketika dalam hutan, dan juga kita tidak dapat menjangka atau mengagak kita ni dapat keluar dari hutan itu dalam tempoh masa yang kita rancang. Okey, seterusnya prinsip asas ikhtiar hidup. Yang pertama ialah keselamatan. Keselamatan merupakan prinsip yang paling utama dalam asas ikhtiar hidup. Ini kerana kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri dan keselamatan masing-masing. Sebagai contoh, kita perlulah mengelakkan memakan makanan yang tidak diketahui sama ada ia boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Prinsip asas ikhtiar hidup yang kedua, usaha. Dalam situasi ikhtiar hidup, usaha hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa, kerana ia sebagai ikhtiar bagi mengatasi masalah yang akan dihadapi. Sikap berdiam diri dan berserah pada nasib semata-mata adalah satu sikap yang tidak patut dilakukan, kerana ianya tidak akan membantu. Jika suatu usaha itu gagal, maka kita perlulah melakukan usaha yang lain sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, kawalan diri. Dalam situasi ikhtiar hidup, kawalan diri sangat penting dilakukan supaya segala keputusan dan tindakan yang akan kita lakukan dapat memberikan hasil yang positif. Tanpa kawalan diri, perasaan panik, hilang perhitungan akan menyebabkan seseorang itu mungkin tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan boleh menyebabkan keadaan lebih huru-hara. Okey, bagi prinsip asas ikhtiar hidup yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama ini amatlah penting dalam aktiviti berpasukan kerana ianya akan membantu pasukan tersebut untuk mengatasi masalah ataupun kesulitan dengan lancar dan tanpa masalah. Apabila kerjasama ini tidak berlaku di antara satu kumpulan tersebut, masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Sebab kata pepatah Melayu, satu teguh bercerai kita roboh. Dalam situasi genting, apabila tiada sumber makanan di dalam hutan, sumber makanan yang paling senang kita nak jumpa adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi sebelum kita nak makan tumbuh-tumbuhan tersebut, kita kena jalani beberapa ujian supaya kita dapat pastikan tumbuh-tumbuhan tersebut selamat dan juga tidak beracun. Jadi ujian-ujian untuk uji tumbuhan tersebut, yang pertama adalah dengan menghidu. Ambil beberapa bahagian daripada tumbuhan tersebut seperti daun, kemudian kita hancurkan dan lumatkan dan kita cuba hidu. Kalau ada bau yang luar biasa, jangan makan. Tapi tak semestinya tumbuh-tumbuhan yang berbau itu tak selamat untuk dimakan. Kalau boleh, kita boleh elakkan daripada makan tumbuh-tumbuhan yang bergetah. Jadi yang kedua, ujian gatal-gatal pada kulit. Bahagian yang telah dihancurkan tadi, cuba sapukan pada bahagian badan yang sensitif. Kalau ada reaksi seperti gatal-gatal dan kemerah-merahan, jangan makan. Yang ketiga adalah ujian pada bibir, lidah dan juga mulut. Jadi tumbuh-tumbuhan yang dah dilumatkan tu, cuba sapukan pada bahagian bibir. Tunggu selepas 2 minit. Kalau tak ada reaksi seperti pedih, gatal atau merah-merahan atau bengkak, terusnya iaitu cuba sapu pada lidah.
Kalau tiada reaksi pada lidah juga, boleh cuba untuk kunyah. Tapi semasa kunyah, kena perhatikan beberapa reaksi iaitu rasa kelat dan sepat, rasa loya, rasa gatal pada lelangit ataupun dedau mulut. Jadi kalau ketiga-tiga reaksi ni tiada, kita boleh sambung kepada ujian yang keempat. Okey, ujian yang keempat pula ialah menelan sedikit. Jika tiada sebarang reaksi negatif dari ujian dari peringkat pertama hingga peringkat ketiga tadi, kita boleh menelan sebahagian kecil tumbuhan yang telah diuji dan tunggu selama 2 jam untuk memastikan makanan tersebut boleh dimakan atau tidak. Tumbuhan itu tidak boleh dimakan jika terdapat 3 reaksi berikut: mual, seterusnya sakit perut, dan yang ketiga demam dan sakit sendi tulang. Untuk reaksi yang kelima, untuk ujian yang kelima, makan sedikit. Contohnya jika tiada reaksi kesan keracunan semasa ujian peringkat 1, kita boleh teruskan dengan memakan sebahagian kecil tumbuhan yang telah diuji. Jika tidak ada sebarang reaksi setelah tunggu selama 2 jam, bermakna bahagian tumbuhan tadi tu kita boleh makan. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan iaitu bahagian kemahiran membina tempat perlindungan. Okey, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang kemahiran membina tempat perlindungan, kita perlu tahu dan mengenali jenis-jenis tempat perlindungan, antaranya kemah. Di antara jenis-jenis kemah yang kita perlukan adalah kemah A, kemah dum dan juga kemah iglu. Berikut merupakan kemah-kemah yang sering digunakan ketika melakukan aktiviti ikhtiar hidup. Seterusnya, cara pemilihan kemah. Cara pemilihan kemah terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, saiz kemah. Saiz kemah juga terbahagi kepada 2, iaitu 1% tent dan juga 2% tent. Untuk memilih saiz kemah yang betul, kita perlu mengenal pasti bilangan kapasiti yang kita nak masukkan ke dalam kemah. Contohnya, ahli kumpulan kita mempunyai 4 orang. Jadi maka kita boleh menggunakan 4% tent. Kemudian nombor 2, ketinggian kemah. Ketinggian kemah yang perlu dititik beratkan adalah tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah untuk membantu pengudaraan di dalam kemah. Kemudian lapisan kemah. Terdapat 2 jenis kemah, iaitu kemah double layer ataupun kemah single layer. Yang keempat, kemah yang diperbuat daripada material yang kalis air. Material kalis air amat penting membantu kita ketika melakukan aktiviti ikhtiar hidup supaya tidak terkena ataupun dibanjiri air sewaktu melakukan aktiviti tersebut. Kemudian, peraturan keselamatan kemah. Di antara peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi ketika berkemah adalah yang pertama, kita hendaklah menjaga kawasan perkemahan kita. Kemudian perlu mengutamakan faktor kesihatan, faktor makanan, minuman, pakaian dan juga keselamatan semasa melakukan setiap aktiviti. Antara faktor keselamatan yang kita perlu amalkan adalah kita perlu memaklumkan segala tindakan yang kita ingin lakukan kepada ketua kumpulan kita. Kemudian sewaktu melakukan perkara atau apa-apa aktiviti, kita perlulah berhati-hati bagi mengelakkan sebarang kecederaan. Ya, seterusnya yang paling perlu diamalkan adalah amalan kerjasama ataupun tolak ansur. Sekian, terima kasih. Kita pergi kepada penjagaan kemah. Okey, yang pertama, kita perlu bersihkan dan keringkan kemah sebelum dan selepas kita guna, kerana untuk mengelakkan kemah itu rosak dengan cepat. Seterusnya, kita tidak perlu mencuci kemah menggunakan sabun ataupun bahan-bahan pencuci yang mempunyai bahan-bahan kimia, kerana mungkin akan merosakkan kualiti kemah itu. Seterusnya, kemah hendaklah disimpan di tempat yang selamat daripada haiwan perosak dan perlulah disimpan di tempat yang kering dan tidak basah untuk memastikan kemah itu tahan lama. Seterusnya, kita perlulah memastikan semua alatan kemah
yang digunakan mencukupi, dan kita perlulah sentiasa memeriksa alatan-alatan kemah sebelum kita pergi berkemah, kerana mungkin ada alatan-alatan yang mungkin telah rosak kerana telah lama kita guna. Okey, seterusnya apabila kita pergi berkemah, kita perlulah tahu teknik-teknik untuk memilih tapak-tapak perkemahan. Okey, first kita perlu tahu tempat berkemah kita itu mestilah kawasan yang landai dan tanahnya rata. Pastikan tanah itu rata dan kering. Seterusnya pastikan tiada ancaman-ancaman bahaya seperti haiwan-haiwan, kerana ia boleh mengganggu aktiviti perkemahan kita. Seterusnya dan satu lagi, kita perlu pastikan kawasan kita tu, kalau kita nak pilih kawasan yang di bawah pokok, pastikan pokok yang kita pilih tu bukan pokok yang mati ataupun pokok-pokok yang sudah tua, kerana mungkin apabila kita berkemah situ ranting-ranting akan jatuh dan menghempat kita. Lepas tu seterusnya pastikan tapak perkemahan kita itu dekat dengan sumber air, kerana sumber air adalah penting untuk kita membersihkan diri, untuk kita masak, untuk kita minum air. Dan pastikan kawasan perkemahan kita tu tidak terlalu dekat sangat dengan kawasan sungai, terutamanya kawasan hulu sungai, kerana di situ apabila hujan air akan naik dengan cepat. So takut nanti air akan membanjiri tempat perkemahan kita. Seterusnya kawasan perkemahan kita perlulah mendapat cahaya matahari, kerana ianya dapat membantu kita mengeringkan baju-baju yang basah, dan juga dapat kita mengeringkan peralatan-peralatan memasak yang telah kita guna. Seterusnya, dan satu lagi, perlulah kawasan itu terlindung daripada tiupan angin kencang, supaya kemah-kemah kita supaya kemah kita berada dalam keadaan yang selamat. Satu lagi, yang terakhir, kita perlulah melakukan pemeriksaan di sekitar kawasan perkemahan, seperti kita perlulah pastikan tapak perkemahan kita tu bukannya laluan yang sering digunakan oleh haiwan-haiwan liar, mungkin kerana akan mengganggu dan mungkin kita akan diancam bahaya oleh haiwan liar tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Terdapat 3 cara yang boleh dilakukan untuk meninggalkan jejak kita ketika berada dalam hutan. Cara yang pertama ialah menggunakan ranting. Ranting yang sudah sedia ada di pokok atau yang gugur daripada pokok boleh dibuat sebagai tanda bagi menunjukkan arah-arah tertentu. Sebagai contoh, jika ranting dia pokok menunjukkan tanda ini bermakna kita perlu jalan terus. Jika terdapat ranting di kawasan hutan yang bercorak begini, bermakna kita perlu jalan lagi 1 kilometer ke hadapan. Seterusnya, kita boleh meninggalkan jejak di dalam hutan menggunakan batu. Batu-batu yang berada di dalam hutan boleh disusun mengikut corak-corak tertentu bagi melambangkan arah-arah tertentu. Sebagai contoh, jika batu disusun secara atas satu sama lain, ini bermakna kita boleh jalan terus. Jika terdapat 4 laluan di kawasan tersebut dan terdapat 2 batu yang menghalang laluan tersebut, maka kita perlu lalu di jalan yang tiada ada batu. Akhir sekali, cara-cara untuk meninggalkan jejak adalah dengan menggunakan tanda jejak tanah. Tanda jejak ni menunjukkan suatu tempat ataupun arah. So, tanda jejak ni penting sebab kadang kita pergi satu tempat tu, kita tak familiar. So, bila kita letak tanda jejak ni, barangkali untuk sesat tu rendah. Okay. So, tanda jejak ni kat tanah ni digunakan dengan menggores atau menggambarkan bentuk tanda tu dekat tanah, tapi kita gores dia dalam supaya tanda tu tak hilang. So, macam kita boleh tengok kat sini,
tanda-tanda di atas tanah. First, simbol arrow ni maksudnya kita ikut jalan tu. Second, simbol bulat and then ada garis gelombang, maksudnya air tu dapat minum. Third, bentuk segitiga and then dekat dalam tu, tengah tu ada garis gelombang, maksudnya air tak dapat diminum. Lepas tu bentuk donat. Bentuk donat ni pula maksudnya saya telah kembali. Kalau bentuk segitiga sahaja maksudnya ada bahaya dekat tempat tu. And then bentuk ada garis 3 and then kat tengah tu masa ada gelombang, maksudnya dekat situ Sungai Cetek. Dekat tempat tu Sungai Cetek. Selebihnya saya akan tunjuk dalam gambar. Sekian, terima kasih daripada kami Bulan 4.